Okey. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Hari ini kita akan bincang tajuk 5.4, okey, teknologi kejuruteraan genetik. Kita masih lagi dalam bidang pembelajaran yang kelima iaitu genetik. Jadi hari ini kita ada dua kriteria kejayaan. Okey, iaitu yang pertama untuk menyatakan maksud teknologi kejuruteraan genetik dan yang kedua untuk kamu dapat menyatakan satu daripada dua jenis teknologi kejuruteraan genetik. Okey, jadi boleh nampak ke paparan skrin cikgu pagi ni? Boleh. Okay, thank you Amira. Alright. Jadi link kehadiran saya akan bagi pada akhir kelas iaitu hari ini kelas kita satu masa. So cikgu akan bagi pada jam 8.40. Okay, so first kali kita nak tengok apa itu teknologi kejuruteraan genetik. Kita nak tengok apa dia teknologi kejuruteraan genetik ni. Okey, sebenarnya kejuruteraan genetik ni adalah satu istilah yang kita guna kepada maksudnya kita pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Maknanya genetik sesuatu organisma tu kita ubah suai. So itu yang kita panggil sebagai kejuruteraan genetik. Okey, kejuruteraan genetik ni sebenarnya dia telah pun kita perkenalkan pada tahun 1971 dan kita kenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Dan biasanya kejuruteraan genetik ni kita kaitkan dengan DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik ataupun kita panggil dia sebagai GMO dan terapi gen. Okey, terapi gen ni sebenarnya kamu dah belajar pun masa tajuk 5.3. Masa kita belajar tentang penyakit gangguan gen. So kita dah belajar iaitu terapi gen ni adalah salah satu aplikasi penyelidikan genetik dalam kita nak meningkatkan kualiti kehidupan. Cuma terapi gen ni dia masih lagi dalam peringkat awal eksperimen. Okay, first kita nak tengok apa itu teknologi DNA rekombinan. Okay, ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 100. Okay, buku teks kamu muka surat 100. Okay, cuba kamu buka buku teks dulu muka surat 100. Okay, teknologi rekombinan ni dia adalah satu teknologi yang kita cuba nak gabungkan. Okay, kita cuba nak gabungkan dua spesies yang berbeza. Okay, dua spesies yang berbeza untuk kita hasilkan satu ciri genetik yang baru. Okay. And then sebagai contoh kita ambil DNA dari tumbuh-tumbuhan, kita kombinasikan atau kita gabungkan dengan DNA bakteria. Okay. Kita ambil satu DNA dari pokok, tumbuh-tumbuhan tu, kita combine dengan DNA bakteria ataupun kita ambil DNA manusia, kita combine dengan DNA daripada kulat. Maknanya kita campurlah organisma dengan mikroorganisma. So kita akan cipta satu DNA hybrid. Okey, istilah hybrid ni adalah istilah kacukan. Okey, kacukan maknanya hasil kacukan lah, kita mix dua DNA. Jadi contoh yang lebih terperinci adalah contoh penghasilan insulin. Pernah dengar tak insulin? Okey, insulin ini dia adalah satu bukanlah ubat sebenarnya dia satu bahan kimia yang kita guna yang sepatutnya dihasilkan oleh badan kita untuk mengawal paras gula dalam darah. Tapi kalau orang sakit kencing manis, dia tak boleh menghasilkan insulin sendiri. Jadi dia terpaksa cucuk insulin daripada luar. Cuba tanya mak-mak kita yang ada penyakit kencing manis. Okey. Okey, jadi
Macam mana kita nak menghasilkan insulin? Kita boleh menghasilkan melalui bakteria. Okey, jadi penghasilan insulin ni boleh bantulah orang yang menghidap penyakit diabetes mellitus. Biasanya kalau orang penyakit kecil manis ni, dia ada cucuk satu ubat malam-malam before dia tidur. So itu adalah insulin sebab badan dia dah tak boleh nak menghasilkan insulin sendiri. Okey. So jom kita tengok, okey, pembuatan insulin melalui teknologi DNA recombinant. Okey, apa dia punya step dia? Okay, so the first one, DNA ni kita potong menggunakan enzim pemotong. Nampak tak insulin tu? DNA ni, DNA daripada sel pankreas manusia ni kita ambil dan kita potong. Okay, ni yang first ni. Awak tengok yang first. Okay, kemudian DNA plasmid. Okay, DNA plasmid tu kita akan potong. Kita guna juga enzim pemotong. So ada dua lah kat situ. Yang the first one adalah DNA daripada sel pankreas manusia tu kita potong. Yang kedua DNA plasmid itu juga dipotong. Kita potong menggunakan enzim pemotong. Okey, kemudian DNA recombinant dimasukkan ke dalam sel bakteria. Ni yang ketiga ni. Okey. DNA recombinant tadi tu yang kita dah gabung tadi tu kita masukkan ke dalam sel bakteria. Okey. Kemudian apa yang berlaku yang keempat ini dekat tangki penapaian bakteria recombinant ni kita gandakan. Kita dah duplicate dia menjadi banyak di dalam tangki penapaian. Ni dalam tangki penapaian ni. Okay. Kemudian yang kelima, yang the last part, barulah kita ekstrak dan kita tulinkan insulin manusia tadi tu. So maknanya kita gabung daripada sel pankreas manusia dengan DNA recombinant. Okay. Dalam buku teks kamu tu, ni okay, kalau kamu scan QR code ni, okay, dalam buku teks ni, dalam buku teks kamu je, kamu akan dapat satu video untuk kamu tengok macam mana teknologi recombinant penghasilan insulin tu dapat dihasilkan. So ini saya dah scan dan saya dapat dia punya address link dia. So kalau kamu nak salin, kamu boleh salin, nak screenshot pun boleh. Nanti kamu boleh tengok ataupun kamu scan sahaja buku teks kamu. Okay? Alright, yang kedua adalah organisma termodifikasi genetik GMO. Ini biasa kita dengar Okay, ini kita biasa dengar. Contohnya kamu tengok gambar 5.8 ni adalah contoh makanan yang dimodifikasi secara genetik. Okay. So pernah dengar tak istilah GMO ni apa? Okay. Sebenarnya GMO ni adalah organisma termodifikasi genetik ni ataupun kita panggil GMO dalam bahasa Inggeris dia adalah genetically modified organism. So biasa cikgu akan guna istilah GMO. So GMO ni dia adalah satu kaedah di mana organisma iaitu tumbuhan ke, haiwan ke, bakteria ke atau virus ke, kita ubah suai secara genetik dengan tujuan tertentu. Okay, kita ubah suai dia punya genetik dia untuk tujuan tertentu. Okay, so teknologi ni kita akan gabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza. Okay, gen daripada dua spesies yang berbeza, malah kita boleh lakukan dengan kita nak gabungkan gen haiwan dengan gen tanaman. Okay, kita nak gabungkan gen haiwan dengan gen tanaman. Tujuan dia untuk kita hasilkan organisma baru. Jadi organisma baru ni, organisma baru ni dia akan nama dia adalah organisma termodifikasi genetik dengan ciri baru. Yang mana dia tak mungkin kita boleh hasilkan melalui proses persilangan tradisional. Proses persilangan tradisional yang kita belajar dalam skema pewarisan yang induk ni kahwin dengan induk ni, kemudian kita dapat hasil anak macam ni. Tak, ini memang kita akan dapat yang ciri yang lain.
Okey, so organisma baru ni dia mungkin mengandungi perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti komersial. Apa ciri-ciri organisma baru yang kita nak? Kalau tumbuh-tumbuhan, biasanya kita buat untuk tumbuh-tumbuhan lah. Okey, so tumbuh-tumbuhan yang akan dihasilkan daripada hasil GMO ni, so tumbuhan tu dia boleh halang serangga perosak atau penyakit. Maknanya dia tahan terhadap serangan penyakit. Kalau perubahan cuaca tu dia tahan. Dia tahan terhadap suhu yang tinggi, dia tahan terhadap suhu yang rendah. Itu ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang hasil daripada GMO ni. Okay. So teknologi ini kita aplikasi biasa dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Okay. So apa ciri tanaman yang kita nak? Ciri tanaman yang kita perlukan, yang memang kita semua nak, yang diperlukan oleh pasaran lah. So buah dia mestilah buah yang besar kan. Kalau kita pergi pasar, kita pilih buah pun kita nak buah yang besar. And then nilai nutrisi yang lebih tinggi. Maknanya buah tu tinggi vitamin C. Okay. Tinggi apa lagi? Tinggi vitamin A. Contoh. And then daya rintangan terhadap serangan perosak dan penyakit sangat tinggi. Macam cikgu terang tadi. Okey, dia tahan terhadap penyakit, dia tahan terhadap suhu yang tinggi, suhu yang rendah. Okey. So, salah satu kebaikan dia, dia ada kebaikan tanaman GMO ni. So, dia dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Kenapa dia dapat mengurangkan penggunaan racun perosak? Sebab kan pokok-pokok kita tu kan tahan penyakit. Okey. So dia dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Jadi kalau kita dapat mengurangkan penggunaan racun perosak, of course lah kita dapat kurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Okey. So kat sini kalau kamu tengok ada satu latihan dekat modul muka surat 34. So kita dah belajar untuk tajuk teknologi kejuruteraan genetik. Kita dah kenal pasti apa dia teknologi kejuruteraan genetik. Kita dah bincang tentang dua kaedah ataupun dua aplikasi dalam kejuruteraan genetik, iaitu teknologi DNA rekombinan dan organisma termodifikasi genetik, iaitu GMO. Sekarang cikgu nak kamu buka modul, kita buat latihan prestasi. Okey, semua ada dengan cikgu ke sekarang ni? Ke ada yang pergi breakfast? Okey, hi Daniel. Ada okey, good. Okey, so semua dah buka modul masing-masing. Semua dah buka modul masing-masing ke? Dah. Okey, good. So, kita tengok soalan latihan prestasi dekat bahagian bawah, muka surat 34. Apakah kejuruteraan genetik? Okey, boleh bagi tak maksud kejuruteraan genetik? Ada sesiapa boleh jawab soalan yang pertama? Maksud kejuruteraan genetik. Okey, kalau dalam modul kamu, dalam modul ada dekat sini jawapannya. Maksud dia adalah kamu garis atau highlightkan modul itu. Pengubahsuaian genetik sesuatu organisma yang dikaitkan dengan DNA rekombinan, organisma termodifikasi dan terapi gen. Itu adalah jawapan untuk soalan yang pertama.
Jadi kamu salin semula. Okey, salin semula pengubahsuaian. Okey, pengubahsuaian genetik sesuatu organisma, ataupun kamu kata, kamu jawab pendek pun boleh. Pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Itulah kejuruteraan genetik. Kalau nak panjang sikit, kamu boleh ambil contoh dia DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik dan terapi gen. Tapi kalau kamu salin sampai sini pun dah okey. Okey, yang kedua, dia suruh kita nyatakan dua contoh kejuruteraan genetik yang telah kita pelajari. So, apa dua contoh kejuruteraan genetik yang kita dah bincang pagi ni? Siapa boleh sebut? Kalau tak ada yang boleh sebut, saya akan panggillah nama, kita buat round table. Okey, Jamal. Jamal boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Okey, Jamal, boleh sebut tak satu contoh kejuruteraan genetik yang kita dah bincang tadi? DNA rekombinan. Yes, very good. DNA rekombinan. Okay, DNA rekombinan dan okay, lagi satu, cikgu nak Daniel Alif. Okay, Daniel Alif ada tak? Daniel ada ke? Senyap je Daniel. Dia tidur ke? Okay, Naufal. Itulah saya syak macam on Google Meet je ni. Naufal. Jangan cakap Naufal pun tidur. Ada ke jawapan dekat ruangan chat, siapa-siapa tulis. Kut-kutlah dia tak on mic dia. Mic buat hal cikgu. Okey, tak apa Naufal. Naufal, boleh type jawapan dia. Lagi satu contoh kejuruteraan genetik yang kita dah bincang tadi. Boleh tulis jawapan dekat ruangan chat. Jangan risau, saya boleh baca. Tak ingat cikgu. Okey, siapa boleh bantu Naufal? Nita boleh Nita? Organisma termodifikasi genetik. Okey, betul. Nita good. Organisma termodifikasi genetik. Kita tulis kat bawah ataupun biasanya istilah kita search GMO. So kamu boleh search lah GMO tu apa. Okay. Alright, sikit lagi kita nak habiskan untuk hari ni. Okay, kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. Actually apa-apa pun yang kita buat dia memang memberikan satu kesan lah kepada kehidupan kita, sama ada dia baik atau buruk. Okay, first kita nak tengok dahulu kesan ataupun kebaikan teknologi kejuruteraan genetik ni apa. Kita tengok kebaikan dia. Saya kecilkan sedikit skrin saya. Okay, cikgu harap boleh nampak. Okay, dia punya kebaikan dia kan. Okay, kebaikan dia yang pertama, kita dapat kenal pasti dan kita dapat tentukan penyakit baka dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Bila kita buat kajian genetik terhadap sesuatu baka tu, kita boleh identify apa sebenarnya isu baka ni. Baka tu macam, apa kan nak cakap? Baka ni macam, maksud baka adalah induk asal dia lah. Okay, induk dia.
And then kita dapat menghasilkan tanaman dan ternakan yang lebih berkualiti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat hasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Ini yang kita paling nak sebenarnya. Okey, kita paling nak. Okey, yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih banyak. Okey, dan kita perlukan masa yang lebih singkat untuk tuaian. Okey, kalau macam dulu padi ni satu musim tu kadang-kadang dia ambil masa sampai 6 bulan. So lambat kan nak dapat hasil. So bila kita menggunakan kita menggunakan yang baru, jenis yang baru, so anak benih yang baru, so kita boleh mempercepatkan tempoh tuaian padi tersebut. Mungkin dari 6 bulan dia boleh menjadi 3 bulan. So cepatlah sikit kita dapat hasilnya. Okay. And then yang kelima, kebaikan teknologi kejuruteraan genetik ni, kita dapat menghasilkan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Okay. So sekarang ni teknologi kejuruteraan yang kita tengah buat sekarang, penghasilan vaksin kan. Penghasilan vaksin tu pun sebenarnya dia adalah salah satu teknologi kejuruteraan genetik. Dia sebenarnya besar Cuma kita bincang 2-3 sahaja. Okay, tetapi walaupun teknologi kejuruteraan genetik ni dia berikan kita satu kebaikan, bagi banyak kebaikan, dia tetap ada keburukan dia. So contohnya kalau orang yang manusia kita ni yang sensitif, so sometimes hasil perubahan genetik ni dia boleh berikan alahan ataupun kesan sampingan lah kepada pengguna yang mempunyai ataupun yang mengalami alahan. And then, sekejap. Sibuklah kucing cikgu ni pun. Yang kedua, penyelidikan genetik yang menghasilkan spesies baru ni dia akan menyebabkan baka yang asal tu, spesies yang asal tu akan pupus. Kita dah kacuk-kacuk, sibuk kita kacuk-kacuk, kita hasilkan generasi genetik yang baru, so spesies yang asal tu dah pupus. Yang ketiga, dia boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi. Yang keempat, pengubah suaian genetik ni mungkin digunakan secara tidak beretika. Contohnya, dia buat pula senjata biologi. Yang mana benda tu bolehlah membahayakan kita ni manusia. Dan yang kelima, antara keburukannya, kita boleh menghasilkan daya tahan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisida. So contohnya kalau organisma tu dia mempunyai daya tahan yang tinggi dan dia tidak memberi manfaat kepada kita. So kita susahlah nak bunuh dia. Sebab dia dah tahan, dia kebal dah dengan pesticide. So etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Etika ni first kita mestilah jalankan dengan integriti yang tinggi, so that kita tak menyalahi normal dan agama. Apa-apa pun kita kena bersederhana, jangan sampai melawan fitrah manusia dan juga menyalahi nilai moral dan agama. And then yang kedua, teknologi kejuruteraan genetik ni dia dapat bantu manusia dari segi kesihatan seperti kita nak cipta insulin tu. So kita kena tengoklah tujuan kita nak buat tu mesti ada tujuan yang baik. Yang ketiga, teknologi kejuruteraan yang kita nak buat ni dia boleh bantu manusia dalam nak menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan juga kerosakan makanan. Jadi etika dan nilai murni ni hendaklah diamalkan semasa menjalankan eksperimen kejuruteraan genetik so that dia tidak menyentuh sensitiviti agama dan juga moral. Jadi bagi mengelakkan teknologi kejuruteraan genetik ni daripada disalahguna, jadi undang-undang dan peraturan wajar dikuat kuasa bagi kita nak mendidik para pengkaji memahami dan mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. Kelas, kita ada lagi 10 minit. Cikgu nak kamu cuba jawab latihan prestasi.
Okay, prestasi muka surat 35 modul kamu tu kat bahagian bawah ni. Okay, ada 6 soalan. Cuba jawab sekarang. Okay, jawab. Nanti kamu hantar melalui Telegram cikgu. Okay, kelas?